kebanyakan petani memang sudah berpengalaman dalam penanaman industri padi ini, penanaman padi, tapi sebahagiannya orang-orang muda yang baru nak berkecimpung dan sebagainya, ataupun ada maklumat teknologi-teknologi baru yang mahu dikongsikan, maka pesawah-pesawah juga perlulah proaktif bagaimana mereka dapat menjalankan aktiviti dalam penanaman padi ini mengikut rice check yang ditetapkan. Okey, daripada pemilihan benih, penyediaan tanah sawah, pengawalan penyakit dan perosak, pengawalan rumpai, dan juga penuaian dan sebagainya perlulah mengikut, perlu ada pengetahuan. Sebenarnya padi ini kita kena tahu bilakah masa untuk membaja, right time, masa yang sesuai, berapa umur dia untuk membaja. Kalau nak kawal rumpai, daripada peringkat awal penyediaan tanah, sebelum kita membajak lagi tanah, sudah pun diracun, dibunuh, dimusnahkan semua rumpai-rumpai. Kemudian kalau perlu lagi kita bajak dan kita rumpai lagi, ada racun dipanggil pracambah. Dan padi ni perlu kita tahu jugalah apakah jenis racun rumpai yang sesuai untuk disembur, panggil selektif herbicide. Dan rumpai ini perlu kawal sebelum umur dia 30 hari. Jadi pengetahuan, memang kebanyakan pesawah memang sudah ada pengalaman ini, tetapi sebahagian mereka perlu beri latihan jangka pendek bagaimana pesawah-pesawah kita semua committed dalam menjalankan aktiviti pesawahan ataupun penanaman padi ini. Ketiadaan benih ini sebenarnya mungkin disebabkan oleh pesawah-pesawah ni mereka ada permintaan varieti-varieti tertentu yang mereka kendaki. Kemungkinan berdasarkan pengalaman mereka, ada varieti yang mereka perlukan pada musim-musim tertentu lah yang sesuai untuk ditanam. Kalau ikut kota yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kepada pengeluar-pengeluar ni, sebanyak 12 pengeluar biji benih yang mendaftar dengan kementerian, sepatutnya masalah ketidakkecukupan benih ini tidak berlakulah. Tapi kemungkinan berlakunya ialah petani ataupun pesawah tidak dapat apa varieti yang mereka kendaki di pasaran. Mungkin varieti lain ada, lambakan apa semua. Dan ini yang kemungkinan berlaku lah. Tetapi walaupun kita mohonlah supaya pihak kerajaan, terutama Jabatan Pertanian menjalankan penguasaan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjalankan penguasaan lah, supaya mana tidak ada rungutan benih yang bercampur dengan benda-benda asing, seperti padi angin dan sebagainya. Jadi pengawalan penguasaan itu perlu dibuatlah supaya kualiti benih yang dihasilkan adalah bermutu tinggi. Perubahan cuaca ni juga ada isu global lah, maknanya seluruh dunia. Perubahan cuaca maknanya bila peralihan, katakan biasanya ada musim hujan, tetapi bila oleh kerana perubahan cuaca ni ada yang berlakunya musim sepatutnya musim kurang hujan tapi berlaku hujan yang lebih, banjir dan sebagainya. Jadi ini pun akan mengganggu dari segi penanaman
industri penanaman padi negara, dan juga sebenarnya pokok padi pun dia akan, pertumbuhan dia juga akan terganggu lah. Contohnya kalau dia kurang air, kurang air di tali air, memang sumber air di sungai pun kurang, merosot dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku ialah padi tadi akan bantut dan kerana kekurangan air. Jadi sebab itu perubahan cuaca ni juga mempengaruhi tentang pengeluaran hasil padi lah, ya. Sara diri pengeluaran dalam adalah lebih kurang 63% saja untuk tahun 2022. Sebelumnya 65, sebelum lagi itu 69-70%, tapi nampak trendnya ialah corak dia ialah menurun lah. Sebab mungkin dari segi pertambahan penduduk, dan pengeluaran tetap pertambahan penduduk. Jadi sebab itu peratus tahap pengeluaran dalam untuk pengeluaran beras dalam negara adalah makin lama nampak makin berkurangan. Kenapa? Kerana sawah mungkin tak bertambah ataupun berkurangan, ya. Jadi kita kena import 37% lagi kita import. Pada tahun tahun lepas kita import. Isu yang timbul apabila India pada Julai 2023 mereka telah memberhentikan pengeksportan beras. India merupakan pengeksport utama terbesar dunia, iaitu lebih kurang 40% daripada ekspor beras adalah daripada India. Kenapa? Mereka mempunyai kawasan yang sangat luas. Mereka lebih daripada 40 juta hektar sawah padi. 40 juta hektar sawah padi, untuk bukan saja mereka boleh menampung 1.5 bilion penduduk mereka, dan selebihnya 40% lagi mereka, maksudnya 40% mereka pengeksportan dunia beras datangnya daripada India, dan selebihnya daripada Thailand, daripada Vietnam, Cambodia dan sebagainya. Jadi negara kita, oleh kerana apabila India telah memberhentikan pengeksportan, jadi sebab itu berlakunya kenaikan harga beras dunia, dan apabila Thailand juga menaikkan harga beras dan sebagainya, jadi sebab itu berlaku kekecohan tentang kenaikan harga beras. Tetapi penawaran beras dalam negara masih ada, sebab kita boleh import, ada stok penimbal untuk 2-3 bulan, stok penimbal kita, dan berlaku juga, maknanya sebagainya apa yang saya dengar kan, daripada laporan-laporan mengatakan bahawa ada syarikat beras yang beras tempatan, tapi mereka telah mencampurkan dengan beras import dan sebagainya, dengan labelkan pada beras inilah beras import. Kerana harga beras import ni dia tak terkawal harganya, tapi beras tempatan dahulu harganya 10 kilo adalah RM26, maknanya RM2.60 1 kilo, ya, 1 kilo. Jadi sebab apa kerajaan kawal? Sebab beras ini adalah dihasilkan melalui subsidi yang banyak daripada kerajaan kepada pesawah. Jadi sebab itu berlakunya isu lah tentang kenaikan harga. Sebenarnya beras import banyak, ya. Maksudnya beras di pasaran ada, tapi dengan harga yang mahal lah daripada biasa.